Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Taala masih memberikan kita ruang waktu untuk kita memperbaiki diri daripada semasa ke semasa. Di sini saya ingin mengajak muslimin dan muslimat semua untuk memperhitungkan diri sendiri, di mana dengan kita menjaga adab terhadap diri kita sendiri. Adab dalam Islam ni bukan hanya perlu kita lakukan kepada orang lain sahaja, tapi adab itu untuk diri kita sendiri yang paling penting. Adab itu untuk diri kita sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama, taubat nasuha. Dosa atau maksiat yang telah kita lakukan akan menjadikan kita disiksa jika kita tidak segera bertaubat kepada Allah. Oleh itu, maka taubat itu termasuk adab pertama terhadap diri kita sendiri, agar kelak diri kita ini terlepas daripada azab api neraka Allah. Manusia itu memang tidak terlepas daripada melakukan dosa dan maksiat. Apabila kita menginsafi betul-betul segala dosa kita, maka kita bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubatan nasuha. Taubat nasuha ini adalah merupakan taubat yang kita lakukan kerana menginsafi segala dosa kita dengan sebenar-benarnya taubat. Kita berjanji dengan Allah dengan sepenuh hati kita, kita bertekad dan berazam tidak akan mengulangi lagi segala dosa dan perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Jangan kita mengambil lewa yang kita menangguh-nangguhkan untuk bertaubat kepada Allah dengan berbagai-bagai alasan. Alasan usia kita masih muda, alasan belum tiba masanya untuk kita bertaubat. Bila datangnya ajal tanpa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu kerugian yang amat besar bagi diri kita. Maksiat atau dosa yang tidak dibasuh dengan taubat akan meninggalkan kesan karat dalam hati kita. Jika taubat itu ditangguh-tangguhkan dan dilengah-lengahkan sehinggalah hati kita ini dipenuhi dengan karat dosa, maka yang dikatakan qalbu itu tidak akan lagi menerima limpahan nur daripada Allah. Dari itu, marilah sama-sama kita segerakan bertaubat kepada Allah, kerana rahmat Allah itu maha luas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang bermaksud surah Al-Imran ayat 133 hingga 136. Dan aku segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Allah dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Disediakan bagi mereka itu syurga yang seluas langit dan bumi. Okey. Dari itu, samalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyegerakan taubat itu. Adab kepada diri kita sendiri yang kedua, iaitu muhasabah diri. Kita perlu koreksi diri kita setiap masa, setiap hari, sebab kita bukanlah makhluk yang sempurna. Jangan anggap diri kita sempurna. Kita buatlah sesuatu agar semua orang merasa senang kepada kita, bukan sebaliknya. Kita menegur diri kita terlebih dahulu jika kita tidak mahu ditegur oleh orang lain. Untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, muhasabah diri adalah permulaan dalam usaha itu. Muhasabah berasal daripada kata hasibu.
yahsabu, hisab yang bermaksud perhitungan, kita menghitung diri kita sendiri. Dalam arti kata lain, muhasabah adalah yakni upaya dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap diri sendiri, dan kita melihat aspek kebaikan dan keburukan dalam diri kita sendiri. Dalam Islam, muhasabah ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, iaitu hablum minallah, dan juga hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas, serta hubungan kita dengan diri kita sendiri, hablum minan nafsi, adab dengan diri kita sendiri. Bagi seorang Muslim, bagi seorang hamba Allah, muhasabah adalah hal yang penting dan sebaiknya tidak boleh kita anggap ianya sambil lewa begitu sahaja. Muhasabah diri ini juga adalah salah satu amalan yang disebutkan dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Jadi kita muhasabahlah sebagai satu adab kepada diri kita sendiri. Kita sentiasa bermuhasabah. Setiap masa, setiap detik, setiap waktu kita bermuhasabah. Adab kepada diri kita sendiri yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah bermakna kita bersungguh-sungguh bertaubat dan muhasabah diri. Ianya perlu kita buat dengan sungguh-sungguh dan serius, bukan sambil lewa ataupun begitu-begitu sahaja. Dan kita ingatlah pepatah Arab yang mengatakan man jadda wajada. Antara petanda kemusnahan syakhsiah masyarakat Islam dan umat Islam ialah mereka ini begitu mudah mengikut hawa nafsu mereka. Mereka berusaha untuk memenuhi segala kehendak hawa nafsu dan syaitan dan akan menghapuskan segala rintangan yang menghalang mereka daripada memperoleh apa yang dikehendaki. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud musuhmu yang paling ganas ialah nafsumu sendiri yang berada antara dua sisimu. Riwayat Al-Baihaqi. Mengikut Syekh Said Hawa, melawan hawa nafsu iaitu mujahadah bermaksud menundukkan hawa nafsu agar ianya mengikut kehendak Allah dalam semua perkara, dalam setiap hal. Apabila nafsu itu dapat kita kalahkan, maka seseorang hamba Allah itu akan mengutamakan perkara yang dicintai Allah dan mengenepikan kehendak peribadinya. Sifat hawa nafsu itu perlu kita kawal, kerana hawa nafsu ini dia mengajak kita kepada kejahatan. Kita kena sekat dia, kita kena tentang dia. Keadaannya itu berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain. Di sana terdapat pelbagai sifat manusia, antaranya cintakan diri sendiri, cintakan wanita, cintakan harta, cintakan nama dan kemasyhuran. Ini adalah contoh-contoh jenis naluri yang kebiasaannya dimiliki oleh manusia. Ada orang yang mencintai dirinya dan tidak lagi dapat dan mahu melihat orang lain. Dia nampak dirinya sahaja. Sifat ananiah, pentingkan diri sendiri. Ada pula orang yang sangat mencintai harta kekayaan sehingga malam siang kerja bertungkus lumus mengumpulkan harta, mengumpulkan duit, harta kekayaannya. Walau bagaimanapun betapa tamaknya kepada harta itu, dia tidak membelanjakan walaupun sedikit pun kepada jalan Allah. Malahan dia menggunakan harta tersebut untuk kepentingan duniawinya semata-mata. Jadi seseorang itu tidak akan berjaya dalam pertarungan mujahadah melawan hawa nafsunya, melainkan apabila dia telah melatih, mendidik, mentarbiah dirinya dengan menentang hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya, mujahadah, dan berjalan terus menuju ke jalan Allah, ke jalan yang lurus dalam keadaan sabar dan tabah dalam mendidik diri untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah, perlu kepada segala sifat-sifat yang baik tersebut. Jadi sama-samalah kita mendidik hati dan jiwa kita untuk kita
bermujahadah melawan hawa nafsu itu untuk kita mendapatkan takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.